Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada pengajian yang lalu kita telah mempelajari berkaitan dengan juludul maitah dan tariqatu tathhiriha, iaitu bagaimana untuk membersihkan dan menyucikan kulit binatang, iaitu kulit bangkai, dengan jalan ad-dabghu, iaitu samak. Dan pada pengajian ini kita akan mempelajari berkaitan dengan syu'urul maitah, iaitu bulu binatang. Jadi bulu binatang sama ada disebut dengan sya'ar ataupun as-suf ataupun rish ataupun al-wabru. Jadi sya'ru, bulu atau digelar dengan sya'run, ini seperti lembu, kerbau, kambing, ya, kijang, maka bulu yang demikian dipanggil sya'ar. Nah, bulu-bulu yang ada pada binatang ni dipanggil sya'run. Yang di bulu yang ada pada binatang tadi yang kita sebutkan seperti singa, harimau, serigala, maka itu dipanggil sya'run. Manakala suf tidak dipanggil melainkan kepada dha'nun. Dha'nun iaitu biri-biri. Biri-biri bulunya dipanggil suf, tidak dipanggil sya'ar. Manakala rish pula adalah kepada burung. Dan al-wabru pula ialah kepada jenis seperti unta. Jadi unta, arnab, dan sa'lab ataupun musang, rubah lah maksudnya, rubah. Jadi binatang ini dipanggil wabru. Dipanggil al-wabru. Jadi ini istilah ataupun furu' fil lughah, penggunaan bagi istilah jenis bulu yang dipanggil kepada binatang atau yang disebutkan kepada binatang. Jadi semua jenis bulu tersebut daripada bangkai, sama ada sya'run atau suf atau rish atau al-wabru, ialah najis. Jadi tidak ada beza sama ada bangkai tersebut adalah bangkai yang daripada binatang yang boleh dimakan ataupun asalnya atau tidak boleh dimakan. Tamam? Faham bagi elok-elok ni? Ada orang keliru, kadang-kadang dia campur adukkan antara bulu binatang tersebut dengan yang telah disembelih dengan zakah syar'iyah dengan binatang yang boleh dimakan tetapi mati bukan dengan zakah syar'iyah. Kita dah sebutkan sebelum ni bahawa binatang yang mati ataupun yang disembelih dengan zakah syar'iyah dengan sembelihan yang diiktibar syarak, seluruh anggota binatang tersebut adalah harus untuk kita intifakkan, termasuk bulunya. Jadi ini ada lagi dua jenis bahagian, ada tiga jenis bahagian kita sebut dah binatang yang boleh dimakan pada pengajian yang lalu. Jadi ini dua jenis bahagian, iaitu binatang yang boleh dimakan tapi mati dalam keadaan tidak disembelih, atau binatang yang boleh dimakan tetapi mati dengan keadaan disembelih oleh yang bukan layak untuk menyembelihnya, yang tidak diiktibar syarak, seperti disembelih oleh ahli kitab, seperti yang disembelih oleh penyembah berhala. Maka sembelihan tersebut menjadi najis. Bila sembelih najis, jadi mayit. Dia jadi mayitah, minta maaf. Dia jadi bangkai. Jadi bila jadi bangkai, maka yang boleh intifak dengannya hanyalah bulu, kulitnya sahaja. Bulunya tidak boleh, kerana bulu akan jadi najis. Jadi sebab tu bulu binatang najis, iaitu ketika dia jadi bangkai. Jadi istilah syarak, bangkai adalah kepada yang tidak disembelih dengan sembelihan syarak, atau binatang yang tidak boleh dimakan walau disembelih dengan sembelihan syarak. Faham? Jadi kalau mati seekor kambing dengan keadaan matinya tadi tidak disembelih, maka kita mengambil bulunya kambing ataupun dha'nun, kita ambil suf, bulunya tersebut diambil untuk dijadikan sebagai pakaian. Boleh ataupun tidak? Tidak boleh. Dan hukumnya adalah najis, kerana kita mengambil daripada bangkai tersebut. Karena bangkai tadi akan najis seluruh jasad atau anggota bagi bangkai tersebut.
Tamam? Jadi kalau seorang mengambil bulu binatang tadi daripada bangkai, seperti bulu kambing biri-biri, lalu dibuat pakaian dan dipakai ketika solat, maka solatnya adalah batil. Solatnya batal. Kenapa? Kerana memakai najis. Diambil daripada najis kerana bulunya najis. Boleh? Jadi bulu, apa saja jenis bulu, sama ada sya'run, sama ada sufun, sama ada rishun, sama ada wabrun, maka tidak ada jalan untuk menyucikannya. Maka tidak akan bermanfaat bulu-bulu tersebut dengan ad-dibagh. Dengan kita menyamaknya. Kerana samak ini hanya khusus kepada julud sahaja, kepada kulit sahaja. Tamam? Jadi kalau seseorang mengambil bulu kambing dan kemudian diletakkan kepadanya dengan maddah hirif yang kita bacakan sebelum ini pada kulit binatang, maka dia tidak akan menyucikan bulu tersebut sama sekali. Tamam? Hadza fil maitah. Dan ini dalam masalah berkaitan dengan bangkai. Manakala yang telah disembelih dengan zakah syar'iyah yang kita sebutkan tadi, maka bulunya dengan segala jenis bulu, sya'run, wabrun, rishun, lagi apa lagi? Sufun, maka semuanya adalah suci. Dan maksudnya kalau kita sembelih ayam ataupun itik, tamam? Lalu kita kemudian setelah sembelih tadi dengan sembelihan syarak, kita mengambil bulu ayam tersebut untuk dijadikan sebagai alat menyuci dalam rumah kita, maka cuci habuk dan seumpamanya, maka hukumnya adalah harus dan ianya suci. Bulu tadi suci. Tamam? Dikecualikan najis bagi bulu bangkai ialah bulu bagi manusia. Kalau manusia tadi mati, maka bulunya juga adalah suci. Ini kerana jasad manusia ataupun mayit, bangkai manusia itu tidak akan najis disebabkan kerana Allah memuliakannya, disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, walaqad karramna bani Adam. Faham? Jadi bulu yang jatuh ketika mana dicukur rambut seseorang, maka rambut-rambut tersebut atau bulu-bulu tadi adalah suci. Yang gugur dengan sendiri juga adalah suci. Yang ini daripada manusia. Tamam? Yang diambil setelahnya setelah kematiannya juga suci. Tamam? Jadi ianya suci. Tidak seperti bulu-bulu yang kita sebutkan tadi. Boleh. Kemudian berkenaan dengan atau izamul maitah ataupun tulang binatang, tulang bangkai. Tulang bangkai termasuk sekali dengan tanduknya, giginya, kukunya, gadingnya seperti aj, nabul fil, cengkerangnya adalah najis dan tidak ada beza sama ada yang boleh dimakan atau tidak boleh dimakan. Tamam? Jadi kalau mati seekor kijang ataupun seekor kambing dan kemudian kita mengambil tanduknya, dia mati dalam keadaan menjadi bangkai, tidak disembelih, maka tanduknya tadi menjadi najis. Tamam? Tidak boleh disucikan dengan apa jalan sekalipun. Itu juga gajah. Ketika mana seorang mengambil gading gajah, maka gading gajah itu akan terus menjadi najis dan tidak sah jual dan beli bagi perkara tersebut. Faham? Jadi macam mana jual beli daging gading gajah yang berlaku? Maka ni dalam bab penjualan mereka bukan jual beli, maksudnya bukan dengan makna syira' wal bai', tapi dengan makna raf'ul ikhtisas. Raf'u al-ikhtisas. Tamam. Jadi tulang segala jenisnya, tanduk, gigi, kuku, taring, gading, tidak ada jalan untuk menyucikannya dan tidak boleh untuk kita lakukan ad-dibagh, iaitu menyamak perkara tersebut. Kerana ad-dibagh hanyalah khusus untuk kulit sahaja. Faham? Jadi kalau kita ambil tulang dan kita letakkan pada tulang tersebut dengan maddah hirrifah,
bahan-bahan yang kita sebutkan sebelum ini, maka tetap tidak akan menyucikan perkara tersebut selama-lamanya. Tamam? Maka ini kepada apa? Tulang ataupun contoh-contoh yang seperti tulang tadi kepada bangkai. Manakala binatang yang disembelih dengan zakah syar'iyah, iaitu yang boleh dimakan dan kemudian disembelih dengan zakah syar'iyah, maka tulangnya, tanduknya, giginya, kukunya, semuanya adalah suci. Jadi tanduk rusa, kalau seorang tadi berburu rusa dan kemudian mendapatkan rusa dan atau kijang dan disembelih dengan sembelihan syarak, dengan hasil buruan tersebut, maka suci seluruh daripada binatang tersebut. Kulitnya, bulunya sekali semua tidak ada masalah. Faham? Jadi harus bagi seorang tadi untuk buat tulang tadi dengan sup, dengan apa semua sekali. Kerana apa? Kerana semuanya yuntafa'u bih. Boleh untuk kita mengambil manfaat dengannya. Tamam? Baik. Jadi terkecuali daripada tulang, yang najis pada bangkai adalah tulang manusia. Yang telah menjadi bangkai, kerana tulang manusia juga suci, kerana manusia itu suci hal kehidupannya dan juga setelah dia mati. Boleh? Dan dikecualikan juga dengannya daripada bangkai tersebut yang kita bicarakan ni as-samak wal jarad, iaitu ikan dan belalang. Kedua-duanya tidak akan menjadi bangkai, tidak akan menjadi najis setelah mati. Jadi bangkai tetapi tidak najis. Jadi ikan boleh dimakan setelah dia mati walau tidak disembelih, dan juga jarad iaitu belalang juga boleh dimakan setelah dia mati walau tidak disembelih. Tamam? Walaupun kalau kata kedua-duanya najis, maka sudah tentu tidak dihalalkan untuk kita makan kedua-dua perkara tersebut, melainkan setelah menepati syaratnya. Maka dua benda ini diasingkan atau dikecualikan daripada perkara yang telah kita bicarakan. Boleh. Dan ada perhatian yang disebutkan, disyaratkan pada ad-dabru, iaitu pada proses menyamak, an yajriya bi mawaddin hirrifah, iaitu menjalankan dengan mawad hirrifah. Jadi kita sekali lagi beri perhatian, al-hirrif, abdi hirrif, walladhi yalza'u al-lisan, huwa alladhi yalza'u al-lisana 'inda dhawqihi. Yani dia akan menyebabkan lidah ni jadi seakan kasar, kesat, pedih ketika kita rasa dia. Jadi ini mungkin seorang pelajar akan bertanya, ma alaqatu zawalil ufunah wal fasad min al jildi bilaza'atil lisan atau bilaz'atil lisan, falimadha al mawadu allati talza'u hiya allati yasihhu tathiru biha. Kemudian ada pelajar yang akan bertanya, apa alaqah menghilangkan busuk dan kerosakan pada kulit dengan sesuatu yang kesat pada lidah, sehingga menyebabkan ia jadi sah dengan proses samak tersebut. Maka jawapannya, al-aslu fi at-ta'biri 'anil mawad allati yasihu biha ad-dabghu huwa an yuqal, asal pada ta'bir dengan maddah yang boleh untuk digunakan bagi menyamak, kita sebutkan yushtaratu an yajriya ad-dabghu bimawaddin qabidah li'annaha hiya allati tutahhiru al-jilda wa tuzilu al-ufunata minhu. Disyaratkan untuk kita menjalankan proses penyamakan ini atau samak ini dengan mawaddid qabidah. Qabidah ni maksudnya apa dia? Yang boleh untuk menyerap dan juga untuk menghancurkan ataupun menghilangkan. Yang ini menarik keluar perkara yang busuk yang melekat pada kulit binatang tersebut, yang boleh untuk membersihkan dan menghilangkan kebusukan pada kulit tersebut. Itu maksudnya mawad al-qabidah. Jadi dia boleh menyedut cairan yang ada pada bahan yang ataupun sesuatu yang melekat pada daging, dan dia boleh menarik untuk melucutkan dan meluruhkan perkara tersebut daripada kulit. Faham? Sebab itu digunakan bahan ini untuk memudahkan bagi proses tersebut. Faham? Jadi
Kerana itu digunakan oleh para ulama untuk disebutkan dengan maddah hirrif, iaitu sesuatu yang boleh menghilangkan dan membersihkan kulit tadi daripada kotoran yang terlekat pada kulit binatang tadi. Tamam. Baik. Jadi kesimpulan kepada pengajian kita berkaitan dengan al-maitah dalam babul maitah. Al-maitah maknanya ialah allati faraqatil hayatu bighairi zakatin syar'iyyah. Jadi yang mana terpisah nyawanya daripada jasadnya tanpa melalui proses penyembelihan yang diiktibar syarak. Maka itu dipanggil maitah ataupun bangkai. Dan bangkai kesemuanya najis. Bangkai sebaik saja dibangkai saja, maka dia akan jadi najis seluruh anggotanya, dagingnya, otot-ototnya, kulitnya, bulunya, tulangnya, giginya, melainkan anak Adam, dan juga samak wal jara, iaitu ikan dan belalang. Tamam? Dan tidak akan suci sesuatu pun daripada binatang yang menjadi bangkai, melainkan kulitnya sahaja. Tamam? Jadi ad-dibagh, proses dibagh atau samak ialah proses membuang lebihan yang ada pada daging dengan maddah hirrifah, dengan unsur yang boleh untuk menghilangkan, yang boleh untuk menghilangkan bauan dan juga boleh untuk menghilangkan kesan yang terdapat pada kulit binatang tersebut. Tamam? Jadi itu perbahasan yang telah kita nyatakan tentang berkaitan dengan maitah. Jadi kalau kata kita letakkan dengan muqattat, ataupun dengan peta minda, kita boleh sebutkan ma faraqal hayah. Ma faraqal hayah maksudnya ada yang suatu yang terpisah nyawanya, dia ada dua bentuk, sama ada menjadi maitah ataupun menjadi muzakka. Jadi bangkai ataupun yang disembelih. Jadi kalau yang jadi bangkai, dia ada bahagi dua pula, sama ada bangkai tadi manusia ataupun yang bukan manusia. Tamam? Kalau manusia maka dia jadi suci seluruh anggotanya. Maka kalau bukan manusia pula terbahagi kepada dua, iaitu daripada anjing dan babi dan seumpama dengannya, maka ia jadi najis. Dan selain anjing dan babi dan juga furuk daripada anjing dan babi, maka dia bahagi pula kepada dua, iaitu kulitnya dan juga selain daripada kulit. Kulit akan menjadi suci dengan dibagh, dengan menyamaknya, dan selain daripada itu tidak akan jadi suci ketika disamak. Jadi kalau kita lukis gini. Jadi ma faraqatil hayatu, ini terbahagi kepada dua. Sama ada akan jadi maitah ataupun jadi muzakka. Jadi yang muzakka ni zakat syar'iyyah. Maka ini jadi apa dia? Jadi tahir. Jadi maitah terbahagi kepada dua. Maitah daripada al-insan, dan yang ni ghairil insan. Al-insan, maitatul insan, seluruh anggota dia adalah tahir. Faham? Kalau ghairil insan, ghairil insan ni ada bagi dua pula. Panggil al-khinzir wal kilab, al-qanazir wal kalb, no? Kalau khinzir, kalb. Wa furu'u huma. Maka yang ni najis.
Tamam? Yang ini pula ghairul insan ghairul khinzir wal kalb wa furu'uhuma. Ghairul khinzir, selain daripada khinzir dan anjing dan kedua-duanya. Kan? Maka yang ini bagi pula pada dua. Dia ada al-jald dan yang ni apa dia? Ghair al-jald. Kulit dengan yang bukan kulit. Kalau kulit, yang ni najis. Tapi yasih an harbid bid-dabri. Yani najis. La yaqbal at-tathhir. Faham? Lumayan. Jarak dan sama tu untuk orang insan. Naam. Maitah maksud dia ada pengecualian masuk dengan insan sekali bawah tu. Boleh? Jadi kalau kata boleh dibuat lagi, ada satu lagi dipanggil kalau secara perinci lagi lima faraqal hayah, ada yang ma yu'kal lahmuha, ma la yu'kal lahmuha. Tamam. Jadi kalau kata yang pertama, kalau ma yu'kal lahmuha, kalau apa ni ma la yu'kal lahmuha ni ada mayit, mayitah. Kalau ma yu'kal lahmuha ni bagi pada dua, ada yang muzakka, ada yang la yuzakka. Tamam? Atau lam yuzakka, nah, lam yuzakki. Jadi kalau yang muzakka atau zukiya zakatan syar'iyyah, kalau muzakka ni pula bagi pada dua. Jadi zakah ini ghair teh. Jadi yang yuzakka zakat syar'iyyah ini halal, wa zakat syariah haram. Dan muzakki haram. Ada tiga jenis kan? Ini jenis yang keempat. Ma la yu'kal lahmuha haram. Boleh. Jadi kalau pada sudut dibah pula untuk ad-dabru, yani tahir, yani tutahar bid-dibah, ada tutahar bid-dibah, lam yuzakka, nah, haram. Boleh? Ini mati beri bangkai lah. Di mana yukal lahmuha maitah. Jadi yang ni pun ada bahagi dua juga sebenarnya kalau ikut turutannya ni. Bahagi dua juga sebenarnya. Yang ni kalau gitu ada yang apa ni khinzir wal kalb
wa furu'uhuma ni lam yudbakh abadan, yani ghair khinzir wal kalb wa furu'uhuma, maka yajuz an yatahhar bid-dabkh. Boleh? Nampak? Yang boleh dabkh. Yang ni tak perlu dabkh dah. Yang ni dah dabkh. Qad la. Abadan. Boleh faham? Baik. Jadi kita dah faham matan yang disebutkan oleh Imam Abi Syuja', wa juludul maitati tathuru bid-dibaghi illa jaldal kalbi wal khinziri wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima wa 'azmul maitati wa sya'ruha najisun illa al-adamiyyah. Baik, berkenaan dengan bulu binatang, Al-Imam Ar-Ramli radhiyallahu anhu mengatakan yu'fa an qalili sya'rihi inda Ar-Ramli. Imam Ramli mengatakan dimaafkan kalau sedikit saja bulu tersebut yang melekat pada kulit bangkai. Jadi kalau setelah disamak, maka bulu tadi dimaafkan jika sedikit. Jika sedikit ataupun banyak adalah dinilai dengan uruf. Ini uruf yang menilai perkara tersebut kerana tidak ada dhabit dalam syarak. Kerana ketika tidak ada dhabit dalam syarak dan tidak ada dhabit dalam lughah, maka kembali kepada uruf. Maka uruf menyebutkan bahawa kalau uruf kata ini banyak, maka dikira banyak. Kalau uruf kata sedikit, maka dikira sedikit. Boleh? Jadi itu di sisi Imam Ramli. Manakala di sisi Imam Ibn Hajar Al-Haytami Al-Makki rahimahullah mengatakan bahawa bulu binatang tersebut menjadi suci taba'an lil jild, mengikuti kulit tersebut. Tamam. Jadi itu pandangan Al-Imam Ibn Hajar rahimahullahu taala, wa nafa'ana bihi wa bihima wa bi'ulumi masyayikhina fid darain. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.